he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. He love me, he put no one above me. These bitches wanna judge me, but Aplikasi Sugar Book didakwa di Mahkamah Magistrate Shah Alam atas tuduhan menyiarkan hantaran bertajuk Top 10 Sugar Baby University in Malaysia yang menyebabkan ketakutan dan kegentaran. Dalam pada itu, Kementerian Pengajian Tinggi memaklumkan telah menghubungi beberapa universiti yang pelajarnya didakwa terlibat dengan perkhidmatan Sugar Baby. Menurut Ketua Belakang Universiti Prof. Saini Abdul Omar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syazlina Azlin binti Abdul Razak bernombor kad matrik B0121010134 dan hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai apa itu Sugar Baby dan Sugar Daddy. Mari kita mulakan dengan definisi Sugar Daddy. Sugar Daddy merupakan seorang lelaki tua yang kaya yang mampu memberikan kehidupan yang mewah kepada seorang Sugar Baby. Dan manakala Sugar Baby pula merupakan seorang gadis muda dalam lingkungan 28 tahun dan ke bawah yang mampu memberikan layanan kepada Sugar Daddy dengan upah yang sangat lumayan tanpa mengira kereta, duit, sewa rumah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akilah binti Jaafar, nombor matrik B0120101087. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu punca keterlibatan generasi muda ataupun pelajar dalam Sugar Baby dan Sugar Daddy di Malaysia. Punca yang pertama ialah desakan hidup sewaktu pandemik COVID-19. Ini dikatakan demikian kerana sewaktu berlakunya pandemik COVID-19, rakyat Malaysia diarahkan untuk menjalani Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP secara menyeluruh. Kesan daripada PKP yang meluas itu telah mempengaruhi masyarakat daripada pelbagai aspek. Salah satunya aspek ekonomi. Pada waktu PKP juga ramai orang diberhentikan kerja atas alasan ekonomi di Malaysia merosot, majikan tidak mampu membayar gaji pekerja. Secara tidak langsung, ia telah memberi kesan yang besar kepada sesebuah ataupun sesetengah keluarga. Lebih-lebih lagi pelajar yang sedang bergelut menjalani kehidupan sewaktu pandemik. Contohnya, sebelum pandemik, pelajar dibiayai perbelanjaan mereka secara konsisten oleh ibu bapa mereka. Namun, selepas pandemik, pendapatan ibu bapa mereka terjejas sehingga tidak mampu membiayai keperluan si anak seperti sebelumnya. Oleh desakan hidup tersebut, si anak merasakan wangnya tidak mencukupi, lalu terjerumus dalam kegiatan tidak memoral iaitu dengan memuat turun aplikasi Sugar Book untuk mencari wang melalui Sugar Daddy. Punca yang kedua ialah faktor persekitaran. Ini dikatakan sedemikian kerana pelajar ataupun generasi muda yang menuntut di universiti selalu merasa rendah diri apabila dikelilingi dengan rakan-rakan ataupun anak-anak orang kaya dan pelajar antarabangsa kerana berasal daripada keluarga yang biasa-biasa saja ataupun daripada golongan B40. Pelajar juga merasa diri mereka tidak setaraf dengan pelajar-pelajar yang lain. Mereka juga turut merasakan ketinggalan dengan pelajar-pelajar yang lain kerana mereka tidak bersolek, tidak memakai baju yang cantik dan merasa kurang daripada semua segi. Disebabkan perkara itu, pelajar ini membuat keputusan untuk mencari Sugar Daddy untuk menaikkan status daripada miskin ke kaya. Dalam pelajar yang diberikan juga hanyalah mencukupi untuk membayar yuran universiti sahaja. Untuk perbelanjaan tidak ada. Jadi, pelajar dengan rasa tidak bersalah terjerumus dalam kegiatan Sugar Daddy dan Sugar Baby. Mereka menganggap apabila mereka mempunyai Sugar Daddy, kehidupan mereka akan menjadi lebih mewah dan setaraf dengan rakan-rakan yang lain. Punca yang ketiga pula ialah kurangnya kasih sayang dan perhatian.
Generasi muda apabila meningkat remaja selalu merasa diri mereka kesunyian apabila melihat rakan-rakan mereka telah mempunyai kekasih hati sedangkan mereka masih belum mempunyainya. Sikap inginkan perhatian dan kasih sayang daripada orang sekeliling membuatkan mereka terjerumus untuk mencari sugar daddy. Punca yang terakhir ialah kurangnya didikan agama. Perkara ini berlaku kerana faktor kejahilan akibat daripada tiadanya asas agama yang kukuh. Jika anak diberikan asas agama yang kukuh dari kecil, tentulah mereka dapat memikirkan secara rasional serta dapat mempertimbangkan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Mereka juga turut dapat membezakan dosa dan pahala. Tentulah kegiatan sugar baby dan sugar daddy ini akan terhindar daripada mereka yang mempunyai asas agama yang kukuh. Baiklah, itulah sedikit sebanyak punca-punca keterlibatan pelajar ataupun generasi muda dalam kegiatan sugar baby dan sugar daddy di Malaysia. Okey, saya ulangkan kembali daripada punca yang pertama hingga ke punca yang terakhir. Yang pertama ialah desakan hidup sewaktu COVID-19. Yang kedua, faktor persekitaran. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kasih sayang. Dan yang terakhir sekali ialah kurangnya didikan agama. Itulah sedikit sebanyak punca-punca tersebut dan sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Sofi bin Mat Nasir, nombor matrik B01201013. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai aplikasi Sugarbook yang berada di internet. Pada tahun ini, masyarakat Malaysia telah dikejutkan dengan berita penahanan seorang individu yang merupakan pengasas sebuah aplikasi bernama Sugarbook. Perkara ini telah menjadi isu yang besar dan menjadi buah mulut netizen Malaysia yang sering membicarakan aplikasi Sugarbook ini. Menurut sumber dari aplikasi tersebut, Sugarbook membawa maksud sebagai platform rangkaian sosial yang membantu membina hubungan bermanfaat dengan golongan elit masyarakat kita. Tidak seperti laman web temu janji yang lain, kami memahami bahawa privasi sangat penting, oleh itu kami berusaha menjadikan komuniti untuk hubungan yang jujur dan telus. Aplikasi Sugarbook ini telah menimbulkan tanda tanya akan kebenaran dakwaan pengasasnya mengenai aplikasi tersebut yang menyatakan hanya digunakan untuk mencari pasangan seperti yang dilaporkan Sinar Harian pada 18 Disember 2019. Walau bagaimanapun, majoriti masyarakat Malaysia berpendapat bahawa aplikasi ini menyebabkan kegiatan dan perhubungan sosial yang bebas semata-mata untuk mendapatkan pulangan yang lumayan. Pengasas dan sejarah Sugarbook. Pengasas dan ketua pegawai eksekutif Sugarbook merupakan seorang rakyat Malaysia yang bernama Darren Chan. Seperti yang dipaparkan dari akaun LinkedIn miliknya, Darren Chan yang kini telah berusia 34 tahun dan merupakan anak kelahiran Pulau Pinang. Beliau telah melanjutkan pelajarannya ke Melbourne, Australia. Difahamkan dia mengembari seni pertahankan diri Muay Thai dan tinju. Sejarah terciptanya Sugarbook pada tahun 2014. Darren Chan adalah pengasas bersama dan ketua pegawai eksekutif Endurance Capital yang merupakan platform pemesan hiburan langsung di Malaysia iaitu geekferry.com. Platform komuniti ini adalah untuk pengguna yang ingin menempah hiburan, persembahan dan pertunjukan muzik secara langsung. Dalam tempoh 8 bulan, Geekferry diambil alih oleh Tune Studio dari Tune Group Sdn Bhd dengan jumlah yang tidak didedahkan bersama dengan pengasas dan pengarah urusan Brickfield, Asia College BSc, Encik Raja Singham yang bergabung pada peringkat kemudanya sebagai pelabur. Pada tahun 2017, Darren Chan telah mengasaskan Sugarbook dan telah menarik minat lebih 800,000 ahli yang terdapat dalam aplikasi Sugarbook dengan lebih daripada 25 juta mesej ataupun perbualan yang telah dicatatkan antara ahli dan 500 lebih liputan media di seluruh dunia seperti Financial Times, Daily Mail dan lain-lain lagi. Selepas berjaya mencipta aplikasi Sugarbook ini, Darren telah membina atau telah menjadi Sugarbook sebagai peneraju industri dalam hubungan mewah yang baru-baru ini dijuluki oleh Yahoo News sebagai Asia Most Critically Acclaimed Sugar Daddy Dating Apps. Darren Chan adalah seorang yang berwawasan
jurucakap dan penasihat syarikat permulaan yang berkembang pesat. Individu yang terlibat dengan aplikasi Sugarbook, terdapat beberapa kategori yang boleh disifatkan di dalam aplikasi Sugarbook ini, iaitu Sugar Daddy, Sugar Mommy dan Sugar Baby. Menurut dari data yang dikeluarkan Sugarbook, kebanyakan pengguna di Malaysia yang mendaftar sebagai sugar baby di aplikasi Sugarbook ini didominasi oleh pelajar, diikuti dengan usahawan, jururawat, guru dan peguam yang mencatatkan 5 majoriti paling ramai mendaftar, dan pelayan, pembantu peribadi, jurusolek, moral bebas dan ahli farmasi melengkapkan senarai antara 10 pekerjaan sugar baby yang terdapat di Malaysia ini. Merujuk statistik yang dikeluarkan oleh Mel pada bulan Februari 2021 baru-baru ini, berdasarkan statistik aplikasi tersebut, bilangan sugar daddy di Malaysia telah mencatatkan sebanyak 180,000 orang dengan berpendapatan sebanyak RM150,000 sebulan, dan bilangan sugar baby pula sebanyak 220,000 orang dengan pendapatan sebanyak RM2,500 sebulan. Selain itu, berdasarkan statistik tersebut juga, golongan pelajar institusi pengajian tinggi swasta merupakan pengguna tertinggi aplikasi tersebut. Hal ini dapat menjelaskan niat sebenar penggunaan aplikasi tersebut. Berdasarkan laporan lain, purata umur sugar baby yang mendaftar dalam aplikasi ini adalah antara 23 tahun dan purata umur sugar daddy adalah 35 tahun. Perkara ini juga telah menimbulkan syak wasangka kerana rata-rata gadis tentulah lebih memilih lelaki yang tidak jauh umur daripada mereka. Ternyata aplikasi ini yang dikatakan aplikasi mencari jodoh kelihatan seperti sebuah aplikasi yang menggalakkan pelacuran kelas tinggi yang dikaitkan dengan langganan sugar daddy dan sugar baby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Abdul Aziz, nombor metrik B0120101883. Saya akan membentangkan mengenai bandingan penglibatan pelajar dalam dan luar negara mengenai isu sugar daddy dan sugar baby. Terdapat beberapa aspek yang menunjukkan bandingan penglibatan pelajar luar negara dan di dalam Malaysia. Aspek yang pertama yang perlu dibandingkan bagi penglibatan pelajar ialah melalui angka penglibatan pelajar tersebut. Hal ini dikatakan sedemikian kerana menurut laman web berita harian online telah mengatakan bahawa Malaysia telah pun berada di tangga yang ketiga dalam Asia dengan seramai 42,500 orang sugar daddy berbanding dengan India dan Indonesia, di mana masing-masing mencatatkan seramai 338,000 orang dan 60,250 orang sugar daddy. Hal ini menyebabkan apabila terlalu ramai sugar daddy di dalam sesebuah negara, secara tidak langsung telah membuka lebih banyak ruang dan peluang untuk para pelajar yang mengalami masalah seperti keuangan untuk melibatkan diri dalam kegiatan sugar baby. Oleh itu, semakin banyak peluang yang terbuka, semakin banyak potensi atau golongan muda yang akan terjebak dengan kegiatan tersebut. Selain itu, aspek yang boleh dibandingkan ialah dari segi latar belakang agama sesebuah negara. Kita semua tahu bahawa Malaysia merupakan salah satu negara yang majoriti penduduk beragama Islam berbanding dengan negara barat. Oleh itu, jika dibezakan kita dengan negara lain, contohnya negara barat, sudah tentu bilangan atau peratusan sugar baby dan sugar daddy di negara barat lebih tinggi berbanding negara Malaysia. Berdasarkan kajian pada tahun 2017, seramai 75,000 pelajar dari United Kingdom telah pun mendaftar dengan sugar daddy melalui laman web Seeking Arrangement, iaitu telah menunjukkan bahawa peningkatan sebanyak 30% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Manakala negara Mexico mencatatkan seramai 183,302 sugar daddy yang tersedia serta menduduki tempat pertama dalam menjadikan penaja kepada sugar baby. Disebabkan itu, agama sangat memainkan peranan dalam yang penting kepada seorang individu untuk melakukan sesuatu perkara. Islam telah mengajarkan bahawa setiap manusia perlu mentaati segala perintah Allah serta mengikut apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah SWT mencipta manusia, lelaki dan perempuan, dan mencipta syariat untuk mereka.
Dalam syariat Islam, ada setengah hukum atau peraturan berbeza di antara lelaki dan perempuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itu, perkara ini telah menjadi antara halangan kepada orang Islam untuk terlibat dalam kegiatan sugar baby dan sugar daddy ini. Berbanding dengan negara lain yang majoriti penduduk negara bukan beragama Islam, hal ini menjadi salah satu faktor di mana segala gerak-geri mereka tidak dikawal sepenuhnya, malah mereka lebih bebas untuk melakukan perkara tersebut demi keseronokan peribadi. Aspek seterusnya yang boleh dilihat adalah pendapatan yang dapat dijana sewaktu menjadi sugar baby. Setiap sugar baby akan mendapat duit atau barang daripada sugar daddy apabila melakukan apa yang dikehendaki oleh sugar baby tersebut. Pendapatan yang diperoleh adalah tidak tetap bergantung pada kerja atau layanan seseorang. Di Malaysia, pendapatan yang akan diperoleh bergantung pada gerak seseorang. Menurut laman web Metro TV Malaysia, berdasarkan temubual dengan Ketua Jabatan Kawalan Peribadi dan Penyiasatan Persendirian Tun Security Service mengatakan secara umumnya sugar baby membabitkan 3 kategori iaitu A, B dan C. Meskipun semua kategori ini mempunyai persamaan iaitu penampilan, cantik, bijak, mahir berkomunikasi, berdikari, bergaya serta pandai melayani kehendak lelaki. Bagi sugar baby grade A, kebanyakan mereka di kalangan eksekutif swasta, wanita berkejaya serta golongan selebriti berusia bawah 35 tahun. Mereka mendapat imbuhan antara RM8,000 hingga 15,000 sebulan, tidak termasuk tanggungan rumah serta kereta selain perbelanjaan beli belah dan melancong. Sugar baby grade B pula merangkumi graduan berusia antara 23 hingga 28 tahun yang mempunyai sedikit pendedahan mengenai dunia luar dengan imbuhan diberikan antara 1,500 hingga 3,000 sebulan. Manakala bagi grade C adalah penuntut berusia antara 18 hingga 23 tahun yang diberi imbuhan antara 500 hingga 1,500 sebulan memandangkan jumlah pembelanjaan mereka masih rendah. Disebabkan di Malaysia, rata-rata yang menjadi sugar baby adalah golongan pelajar. Jadi mereka tergolong dalam grade C yang mana mendapat imbuhan yang paling sedikit. Tetapi imbuhan atau pendapatan ini bergantung kepada sugar baby itu sendiri. Berbeza dengan negara-negara lain di mana terdapat pelbagai harga yang diberikan kepada sugar baby. Daripada hasil bacaan yang saya dapati daripada kisah seorang wanita berasal daripada United Kingdom menceritakan pengalaman yang dilaluinya. Ia menceritakan bahawa ia mendapat bayaran sebanyak $500 iaitu sekitar RM2,924 setiap hari serta mendapat barangan yang berjenama mahal yang tidak mampu dibelinya serta dapat menginap hotel di 5 bintang. Oleh itu, kebanyakan pelajar atau penduduk di negara barat banyak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan wang melalui aktiviti ini supaya mendapat kemewahan serta duit yang banyak untuk diri mereka berbanding dengan pelajar di negara Malaysia. Jadi yang pertama sekali adalah kerajaan perlu memperketatkan undang-undang sedia ada untuk kita menjaga kita punya adab, moral, rohani setiap anak muda yang ada di negara kita. Hal ini kerana jika dilihat pada golongan-golongan anak muda sekarang, mereka lebih mencari keseronokan dalam kehidupan mereka tanpa batas dan mereka telah melupakan apa yang akan terjadi jika perkara-perkara yang mereka lakukan ini secara berterusan mereka lakukan akan merosakkan kehidupan masa hadapan mereka, kehidupan negara kita sendiri pun sebenarnya. Jadi langkah seterusnya adalah dengan mewujudkan sistem psikologi atau dipanggil counselling untuk mereka-mereka yang telah terlibat atau yang telah mula berubah, untuk mereka kembali ke pangkal jalan supaya mereka ada semangat untuk berubah daripada mereka terus terjerumus dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ini. Apa kata kita bantu mereka berubah? Tidak salah kan? Jadi langkah yang terakhir yang saya boleh berikan adalah segala aplikasi-aplikasi yang ada berkaitan dengan sugar baby dan sugar daddy ini perlu disekat semahu-mahunya oleh kerajaan supaya kita dapat membendung daripada hal ini terus berlaku di kalangan anak-anak muda kita.
Mereka ini cuma perlukan sokongan, nasihat yang berkali-kali supaya mereka tahu yang apa yang mereka buat itu adalah salah di sisi undang-undang, sama ada di dunia dan di akhirat kelak. Jadi pintu taubat itu sentiasa terbuka buat mereka. Jadi kita teruskan kita punya nasihat untuk mereka terus berubah. Jadi mari kita teruskan dengan kesan yang akan berlaku jika terlibat dengan aktiviti-aktiviti tidak sihat ini. Yang pertama adalah mereka akan mengalami trauma yang teruk. Hal ini kerana apabila mereka semakin meningkat dewasa, mereka akan berkahwin, dan dalam perkahwinan mereka akan ada orang panggil trauma kepada pasangan mereka kerana mungkin pernah didera pada suatu ketika dahulu ketika sejak berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti tidak sihat ini. Kesan yang kedua, mungkin mereka akan mendapat tekanan emosi yang sangat teruk yang mampu membuat mereka menjadi lebih teruk daripada sekarang. Berkemungkinan depresi atau bunuh diri, atau lebih teruk menjadi pelacur dan mengambil dadah yang sebolehnya kita tidak mahu terjadi kepada anak-anak muda kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.